Separuh masa pertama ketika bertemu dengan pasukan Syria kita tidak beraksi begitu baik, tetapi di separuh masa kedua mereka beraksi dengan begitu baik. Jadi pengajaran untuk perlawanan pertama ketika bertemu dengan pasukan Syria sedikit sebanyak dapat memberikan mereka orang kata wake up call kerana di perlawanan kedua ini pemain tahu apa yang perlu mereka lakukan. Betul, saya setuju dengan Rudy bila peluang tempoh hari bertemu Syria tu masa first half tu memang agak mungkin mencari-cari rentak agaknya kan. Ini line up untuk pasukan China. Mereka turut menurunkan pemain yang perlu diberi perhatian oleh Harimau Malaya ni, Wu Lei yang satu pemain boleh dikatakan sebagai bintang walau bagaimanapun ke-11 pemain yang berada di kesebelasan utama pasukan China ini perlu diberi perhatian. Rudy. Ya, memang kerana kita tahu jurulatih pasukan China iaitu Alexander Jankovic sudah pada saya mungkin beliau sudah lama dengan pasukan China dan beliau tahu pemain-pemain yang punya kualiti untuk perlawanan malam ini, dan saya rasa pemain-pemain yang dibawa turun dalam kesebelasan utama malam ini mereka menurunkan kesebelasan yang terbaik bagi tidak memberikan laluan mudah untuk pasukan negara kita ketika mereka berlawan pada malam ini. Ya, dan kalau kita tengok sejarah pertemuan antara Malaysia dan juga pasukan China nampaknya banyak lebih kepada kalah. Tak nak sebut ni tapi terpaksa sebut juga. Tapi walau bagaimanapun, bagaimana agaknya kita nak memastikan perlawanan malam ini kita nak at least seri ataupun lagi bagus menang. Ya, betul. Kerana ini adalah perlawanan orang kata untuk memperbaiki ranking pasukan Malaysia juga seandainya pasukan kita dapat menewaskan pasukan China. Jadi kita mengharapkan pemain-pemain yang dapat diturunkan pada malam ini memenangi perlawanan kerana apa yang dikatakan oleh Coach Panggun, beliau mungkin confident dengan kesebelasan yang akan diturunkan, dan saya rasa pemain-pemain pun sedar dengan tanggungjawab yang diberikan oleh Coach Kim Panggun. Jadi kita sebagai peminat dan juga pemerhati bola sepak inginkan kemenangan daripada pemain-pemain pasukan Malaysia. Kim Panggun juga menyatakan anak-anak buahnya bermain dengan baik dan boleh dikelompokkan di 100 pasukan terbaik dunia. Jadi ini bila saya dengar apa yang dikatakan oleh Coach Kim Panggun tu, maknanya dia memberi semangat juga kepada anak-anak buah Kim Panggun ni. Ya, memang kerana setelah Coach Kim Panggun membawa dalam 22 perlawanan ketika kebangsaan kedua-dua negara akan berkumandang pada bila-bila masa saja sekarang ini. Bergema lagu kebangsaan negaraku di Stadium Phoenix Hill, China. Terusnya lagu kebangsaan negara China.
Sultan Merah yang baik dan juga kualiti. Jadi kita mengharapkan pasukan negara dapat menjadikan gol awal dan cuba bertahan dengan lebih baik. berapa agaknya? Saya rasa mungkin pasukan Malaysia dapat menjadikan 1 gol di separuh masa pertama. Baik, sama-sama kita nantikan 90 minit yang berikutnya. Kita bersama dengan Nazri Atari sekarang ini sudah bersedia. Silakan Nazri. Terima kasih Haji Luk di studio. Inilah perlawanan yang kita nanti-nantikan untuk aksi perlawanan persahabatan Tier 1 yang kedua membabitkan Harimau Malaya. Apa yang pasti, perlawanan yang kedua ini berlangsung di Stadium Phoenix Hill Chengdu yang mungkin akan menjadi saksi apakah perjalanan skuad negara untuk aksi persahabatan pada malam ini. Berdepan dengan pasukan tuan rumah China, pastinya bukan satu tugas yang cukup mudah. Itulah kenyataannya. Tetapi saya percaya barisan pemain di bawah pimpinan Kin Panggon ini pastinya ada sesuatu yang ingin dibuktikan kepada Kin Panggon. Alexander Jankovic, nama yang pastinya tidak asing lagi dalam skuad kebangsaan China. Walaupun mengambil alih tampuk kepimpinan pasukan kebangsaan China tahun yang lalu, namun dia sebenarnya sudah pun berada dalam pasukan kebangsaan China bawah 20 dan 23 tahun. Lebih awal sebenarnya. Itu antara sedikit sebanyak dapat membantu jurulatih kelahiran Serbia ini memahami apakah corak permainan pasukan daripada China ini. Rekod pertembungan di antara kedua-dua pasukan dalam 5 pertemuan yang terdahulu. Memangnya kelebihan itu dimiliki oleh tuan rumah China kerana mereka menang 4 daripada 5 perlawanan tersebut, manakala seri bersama skuad kebangsaan kita pada tahun 2009. Itu sedikit sebanyak ceritanya. Ada beberapa pertukaran turut dilakukan oleh skuad kebangsaan pada malam ini. 3 pertukaran yang dilakukan oleh Kin Panggon dengan memperlihatkan Akia, Dominic Tan dan juga Daniel Lok terus saja dibawa masuk untuk aksi di babak yang pertama ini. Telah pun dimulakan aksi di separuh masa yang pertama. Pertembungan di antara skuad negara Harimau Malaya dan juga pasukan China. Saya masih lagi bersama dengan Rudy Ramli, bekas pemain kebangsaan yang akan bersama-sama saya mengikuti perkembangan aksi di separuh masa yang pertama ini, Rudy. Ya, terima kasih Nazri. Dan kalau kita tengok untuk kesebelasan utama yang diturunkan oleh Coach Kin Panggon dengan 3 pertukaran. Jadi kita melihat begitu seriusnya Coach Kin Panggon untuk memenangi perlawanan malam ini kerana mungkin menyedari di dalam separuh masa pertama ketika bertemu dengan pasukan Syria pada tempoh hari banyak kelonggaran yang perlu diperbaiki. Jadi kita mengharapkan pemain-pemain yang akan diturunkan malam ini dapat memberikan satu aksi yang terbaik. Khususnya kita ingin melihat adakah pemain-pemain yang diturunkan dalam kesebelasan utama ini dapat memberikan satu impact di separuh masa pertama. Shua yang sebentar tadi melakukan tekanan awal kepada pertahanan di sebelah kanan Harimau Malaya. Mereka pastinya selaku pasukan rumah ingin mendapatkan jaringan awal. Tapi kita mengharapkan anak-anak Kin Panggon ini dapat settle down terlebih dahulu, merencana corak permainan mereka untuk memastikan kita dapat juga melakukan penetration ke dalam kawasan China. Davis dan lontaran ke dalam yang akan dilakukannya. Terus saja dia keluarkan oleh Li Shuai. Semakin hampir skuad negara ke dalam kawasan China. Oh, satu pergerakan yang cukup baik daripada Faisal Halim. Hantaran ke tengah bagaimana? Oh, jaringan awal akhirnya. Oh, apa yang berlaku? Kita menjangkakan ada jaringan. Namun, pembantu pengadil telah pun mengangkat benderanya. Ya, saya rasa mungkin pembantu pengadil melihat sepakan yang dilakukan oleh Faisal Halim, mungkin bola itu sudah pun terkeluar. Tetapi kalau kita lihat daripada sisi ini, ataupun mungkin Faisal Halim berada dalam kedudukan offside. Dan satu gerakan yang begitu baik yang dihasilkan oleh Faisal Halim sebentar tadi
Walaupun Darren Lock tidak dikawal dan mudah untuk Darren Lock menyambar antara yang dilakukan oleh Faisal Halim. Kita menjangkakan akan ada jaringan di minit-minit awal dia Phoenix Hill Chengdu ini. Dengan Darren Lock berada di kedudukan yang tepat untuk meletakkan pasukan negara di depan. Namun apakan daya, jaringan itu tidak disahkan. Tidak mengapa. Kita fokus, ada tekanan awal yang dilakukan oleh skuad negara ketika ini. Pertanda positif juga untuk mereka memberikan ancaman awal kepada tembok besar China pada malam ini. Ada perlawanan yang bertugas Abdul Hadi Al-Amshar dari Qatar yang menjadi tumpuan kita sebentar tadi. Mungkin inilah respon yang akan dilakukan oleh China setelah mereka hampir sahaja dikejutkan dengan jaringan awal yang dilakukan oleh Darren Lock. Juga tidak menjangka, Rudy, sepantas ini pergerakan ataupun feedback yang dilakukan oleh Harimau Malaya. Ya, memang kalau kita tengok bagaimana gerakan ataupun percaturan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain kebangsaan, mereka mudah untuk menembusi di sebelah kiri pintu gol pasukan China menerusi gerakan yang dilakukan oleh Faisal Halim. Tetapi sayang sedikit saja saya rasa kedudukan Faisal Halim berada dalam kedudukan offside. Seandainya beliau tidak berada dalam kedudukan offside tadi, mungkin jaringan yang lebih bermakna untuk pasukan kebangsaan untuk separuh masa pertama ini. Dan ke depan dari Liu Shuai untuk mencari Yang Min. Namun telah pun keluar dari kawasan permainan. Antara pemain yang menjadi tumpuan juga untuk pasukan kebangsaan China ini, nombor 16 Liu Shuai, yang dari awal lagi merencana sesuatu dari sebelah kanan pintu gol skuad negara. Beritan yang dibawa masuk kelas tugas untuk menggantikan ketiadaan pertahanan kita, Syarul, yang mengalami kecederaan dalam aksi yang pertama tempoh hari menyebabkan keringat. Pemerintahan dia tagih pada aksi yang kedua perlawanan persahabatan menentang China. Pasukan bergerak dari bahagian tengah, melebarkan ke seberang sana. Kobin Ong menanti, perlu bersiap sedia dengan ancaman yang dilakukan. Hantaran ke tengah, ada lonjakan yang dilakukan. Oh, kedudukan yang begitu bahaya, perlu segera dikeluarkan. Mujur Domitan berada dalam kedudukan yang tepat untuk meredakan seketika keadaan. Ya, satu gerakan ataupun hantaran lintang yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh pemain China di sebelah kiri pintu pasukan kebangsaan. Tapi tandukan yang dilakukan oleh pemain jersey nombor, mungkin saya rasa jersey nombor 11 di situ, dia melepaskan satu tandukan. Tetapi pemain jersey nombor 7 iaitu Nguli sudah pun berada dalam keadaan offside ketika bola itu yang ditampan oleh Shihan sebentar tadi. Matan yang cukup baik dilakukan oleh Shihan Azmi. Juga adalah amaran awal yang dilakukan oleh skuad Naga Emas ini. Empat pertukaran pemain yang dilakukan oleh China untuk menghadapi perlawanan pada malam ini. Mereka tidak menurunkan pemain yang menjadi regular sewaktu menentang Palestin dalam aksi terakhir mereka. Dengan peluang diberikan kepada Wu Shi, Li Shuai, Nika Deng Han Wen, diberikan kepercayaan untuk berdepan dengan skuad negara. Agak seimbang aksi di minit awal separuh masa yang pertama ini. Kita mengharapkan keyakinan akan terus sentiasa dibina oleh setiap pemain yang menyarung jersey Harimau Malaya pada malam ini. Gao Zun Yi, taranya itu untuk mencari Aikesan, namun first touch-nya itu terlalu jauh dari kakinya.
menyebabkan aksi perlawanan persahabatan di bumi China dengan cukup positif apabila berjaya mengikat Seria dengan kedudukan 2-2. Walaupun kita dikejutkan dengan jaringan awal di separuh masa yang pertama dengan 2 jaringan yang dilakukan itu. Namun dalam aksi di separuh masa yang kedua, ada kelompongan yang mungkin dikesan oleh Kin Panggon menyebabkan dia melakukan beberapa pertukaran dan ternyata berjaya untuk menghasilkan jaringan pertama menerusi Akhil Rashid dan jaringan kedua menerusi Darren Lock. Itu antara pencaturan berani, Rudy, yang dilakukan oleh Kin Panggon. Ya, memang dengan pencaturan itulah yang menyebabkan pasukan kebangsaan dapat menyambungkan kedudukan menerusi pemain gantian iaitu Akhil Rashid dan juga Darren Lock. Kerana kita tahu pada minit ke, saya rasa mungkin pada minit ke 51 dan juga 85, jaringan 2 pemain simpanan yang dibawa masuk ini membuahkan hasil untuk skuad kebangsaan pada perlawanan pada tempoh hari. Ya, pasukan China, aksi terakhir yang dilalui oleh mereka adalah berhadapan dengan Palestin di Stadium Bola Sepak Dalian Suayuan. Menang 2-0 hasil jaringan Wuleh pada minit yang ke-34 dan Browning minit yang ke-65. Perlawanan tentang China ini pastinya telah merupakan ujian sebenar untuk Kin Panggon kerana China berada di kedudukan ke-80 dunia berbanding Malaysia di kedudukan ke-136. Ya, ini pada saya satu perlawanan yang menguji pemain-pemain skuad kebangsaan kita kerana pasukan China. Taran ke tengah daripada Liu Shuai dipatahkan sekali lagi oleh Dominic Tan. Dia cuba menyegerakan permainan dengan memberikan hantaran ke bahagian atas, tapi tidak sampai ke mana-mana pemain negara. Ya, mungkin pada ketika itu Darren Lock tidak melakukan larian kerana Faizal Halim melihat Darren Lock berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan pemain pertahanan pasukan China. Ini giliran Akhil Rashid. Ada ruang untuk Akhil Rashid. Faizal Halim menanti percubaan dengan Faizal Halim. Jaringan akhirnya berjaya dijelmakan oleh Faizal Halim. Jaringan pertama yang sebentar tadi tidak disahkan menerusi hantaran yang dilakukannya itu. Namun kali ini melalui gerakan yang dilakukan oleh Faizal Halim itu berjaya disudahkan untuk meletakkan bola ke dalam gawang pasukan China. Oh, satu kejutan untuk skuad negara yang berjaya untuk menggempur tembok besar China pada malam ini. Ya, satu gerakan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana Akhil Rashid cuba menolongkan bola kepada Faizal Halim. Dan walaupun di sini kita lihat Faizal Halim melihat kedudukan penjaga gol dengan begitu tenang dan hasilnya beliau melepaskan rembatan musim kaki kanan beliau betul-betul berada di sebelah kanan untuk membolehkan pasukan kebangsaan mendahului pasukan China dengan jaringan 1-0. Faizal Halim, kita tidak perlulah memperkatakan apa yang berlaku di luar padang kerana kita tahu dia ketinggalan 5 perlawanan sebenarnya dalam Liga Domestik atas pergantungan. Namun begitu, setelah dia bangkit daripada situasi tersebut, dia berjaya meledak 2 jaringan dan momentum itu dibawa pada malam ini, Rudy. Ya, memang kita tahu Faizal Halim mempunyai satu kebolehan yang begitu baik. Beliau mempunyai larian yang begitu baik, skill individu, ketenangan di bahagian serangan. Jadi beliau perlu ditagih dan hasilnya beliau menunjukkan satu permainan yang begitu baik. Walaupun permainan masih lagi awal, jadi kita mengharapkan pemain ini dapat lagi memberikan lebih banyak impak khususnya di bahagian serangan kerana kita beliau sudah pun banyak menjadikan gol untuk pasukan negara kebangsaan dengan 11 gol dan ini adalah 12 gol jaringan yang dihasilkan oleh beliau untuk skuad kebangsaan. Isu yang berjaya mengejutkan China. Ya, separuh masa yang pertama ini dengan jaringan yang cukup sensasi dilakukan oleh Faizal Halim. Ketenangannya itu sebenarnya, Rudy,
yang amat mahal. Ya, memang ketenangan yang beliau lakukan sebentar tadi kerana beliau melihat kedudukan penjaga gol terlebih dahulu. Beliau tidak tergopoh gapah untuk melakukan rembatan terus. Dan saya rasa satu jaringan begitu baik kerana bukan mudah untuk menjaga gol untuk menepis ataupun menampan rembatan yang dilakukan oleh Faizal Halim kerana Faizal Halim melihat sudut yang lebih baik untuk beliau meletakkan bola. Teruskan kata pengadil. Dan terus saja dilakukan. Lock dari sebelah kiri. Ia yang tidak diturunkan dalam aksi separuh masa yang pertama ketika berdepan dengan pasukan Syria tempoh hari. Diberi kepercayaan lebih awal pada malam ini. Ya, mungkin kita mengagak pasukan kebangsaan di separuh masa pertama mungkin cuba untuk bertahan, tetapi di sebaliknya mereka menekan untuk pasukan tuan rumah dan hasilnya jaringan awal. Pancaran jauh daripada Matt Davis. Ia yang melakukan volley. Cari sudut di sebelah kanan pintu gol China. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu clearance yang cuba dilakukan oleh pertahanan pasukan China. Tapi satu volley walaupun tidak tepat, tapi pada saya satu percubaan yang baik yang dilakukan oleh Matt Davis. Inginkan lebih banyak lagi percubaan dapat dilakukan oleh skuad negara. Kita yang beraksi ketika berdepan Syria. Bukan begini suasananya, Rudi. Tapi pada malam ini sedikit sebanyak sudah pastilah suasana itu menyuntik semangat skuad negara. Gerakan awal diatur oleh China. Juga dari sebelah kanan, antara ke tengah tidak sampai Faizal Halim. Ada tarikan yang dilakukan. Terus saja di bawah oleh Akia ke bahagian atas. Dua sentuhan yang dilakukan oleh pemain-pemain China, namun tidak dilayan oleh Abdul Hadi Al-Asma. Ya, mungkin Akhil Rashid mendakwa ada pemain Cina yang menarik beliau dan mengharapkan pengadil memberikan sepakan percuma, tetapi pengadil tidak memberikan sepakan percuma itu, tetapi gerakan yang lebih baik yang dilakukan oleh Akhil Rashid. Beliau cuba masuk ke dalam, cuba bermain 1-2 dengan Faizal Halim, tetapi larian yang cuba dilakukan oleh Akhil Rashid sebentar tadi dihentikan oleh pertahanan pasukan China. Satu lagi pergerakan diatur dari sebelah tengah. Masih lagi mencuba untuk menembusi benteng pertahanan Harimau Malaya. Bahaya kedudukan Koh Min Ong datang untuk memberikan masalah pada jentera serangan China. Tetapi penguasaan bola yang tidaklah lama dilakukan oleh Harimau Malaya. China datang lagi dengan serangan mereka. Oh, kedudukan yang agak berbahaya antara ke tengah. Siapa yang menanti? Matt Davis yang saya kira berjaya mengeluarkan bola itu. Ada sesuatu yang diminta oleh Aikesan. Ya, saya rasa mungkin pengadil melihat terkena tangan beliau dan pembantu pengadil tidak mengangkat bendera sekalipun. Jadi kita mungkin melihat pada ketika itu Aikesan berada dalam kedudukan offside, tetapi saya rasa pembantu pengadil tidak mengangkat bendera beliau. Itu mungkin terkena tangan ketika bola itu dimainkan. Rashid bijak untuk dapatkan bola. Yon Kul. Rashid ditarikan jelas lakukan oleh China. Ike yang dipersalahkan. Perhatikan bagaimana insiden ini. Yang Min. Belakangnya adalah Paulo Josue. Matt Davis tendang sahaja untuk Faizal Halim. Oh, yakin nampaknya
Sehalim dengan kawalan bola yang dilakukannya itu. Inilah yang kita ingin saksikan. Dengan setiap keberanian yang dilakukan oleh pemain-pemain negara setiap kali mendapatkan bola untuk mengekalkan penguasaan bola mereka. Davis terus saja cuba untuk bawa bola ke dalam kawasan China, tetapi dihalang oleh Li Shuai. Ya, di sini kita lihat bagaimana tackle yang begitu baik yang dilakukan oleh Li Shuai sebentar tadi. Tidak memberikan lebih banyak ruang kepada Matthew Davis untuk melakukan gerakan. Hasilnya pasukan bangsa mendapat sepakan penjuru. Sepakan penjuru yang pertama untuk skuad negara. Mengharapkan akan ada sesuatu yang dapat dicipta menerusi situasi. Sepakan penjuru yang pertama dimiliki oleh skuad negara kita. Paulo Josue lincungkan, ada seorang pemain menanti. Dion Cool ada di kedudukan yang tepat untuk melakukan loncakan itu. Ya, satu tendangan yang begitu baik. Kita melihat bagaimana pace bola yang begitu baik, tetapi tandukan yang dilakukan oleh Dion Cole, walaupun saya rasa mungkin Andy Dos Santos tidak peka ketika bola itu dimainkan, kerana beliau betul-betul berada dekat dengan bola itu untuk menyambut seandainya bola itu boleh dimainkan kepada beliau. Cubaan yang betul baik untuk pasukan kebangsaan pada ketika ini. Nampak agak seimbang. Sembahan yang ditunjukkan oleh kedua pasukan pada waktu ini. Baru ada sekali saja kalau mengikut kepada perkiraan saya peluang yang terbaik dimiliki oleh China untuk melakukan jaringan pertama mereka. Disiplin yang dikekalkan di skuad negara ini di bahagian pertahanan akan dikekalkan sehingga menuju tamat aksi di separuh masa yang pertama setidak-tidaknya. Ya, betul, kerana pemain-pemain pertahanan perlu lebih disiplin ketika serangan yang dilakukan oleh pasukan China, dan saya rasa pada ketika ini pemain-pemain pasukan kebangsaan ketika pasukan China mereka cuba melakukan serangan, kita lihat ada 10 pemain berada dalam kawasan kita, dan itulah yang menyebabkan kesukarannya pemain-pemain pasukan China untuk melakukan hantaran-hantaran lolos baik di yang pertama. Paulo Josue berjaya untuk mendapatkan Dion Cools. Chudling bersedia menanti sebarang kemungkinan. Tadi bola dapat ditanda oleh Jiang Guangtai. Lontaran ke dalam. Yang berada di bangku simpanan untuk Malaysia, antaranya Syarul Nazim, Robin dengan balingan jauh. Yang Cool cuba untuk menanduk. Darren Lock tidak menjadi tindakan terakhir yang dilakukan oleh Matthew Davis. Ya, tetapi sekurang-kurangnya pergerakan yang sama daripada lontaran kedua ini berlaku daripada lontaran pertama sebentar tadi, dan orang yang sama juga yang terima bola untuk melakukan sedikit finishing ataupun second ball berlaku untuk Matthew Davis. Daripada Akia hampir-hampir untuk memaksa kesilapan berlaku, namun kali ini lepas pada China.
meneruskan kemarahan mereka menerusi Lin Yang Ming. Li Shuai. Pemain Malaysia turun semula ke bawah. Kembali pada kedudukan masing-masing bagi bertahan dalam situasi ini. Sebenarnya situasi itu menyalahkan tindakan daripada Akia. Yang Zunyi dan Han Wen menanti di hujung sebelah kanan. Yang Zunyi, Chiang Guang Tai untuk Wuzi. Tiba kepada Deng Han Wen, tapi dia tidak diberikan kebenaran untuk melakukan turning. Paksa ke belakang dengan hantaran-hantaran seperti ini. Dorongan yang berjaya untuk dilakukan, bahaya. Tetapi Dominic Tan dapat untuk menghalang. Itu Davis. Saya berkira-kira untuk melakukan asakan balas. Wang Tai berada pada kedudukan yang tepat untuk menidakkan Matt Davis. Ya, mereka masuk di kawasan tengah. Kedudukan ini berlaku membuat antaran celah-celah di antara dua centre back kita. Tapi kedudukan Arkeson juga dia berjaya mendapatkan bola, tapi clear charge daripada Dion School yang menang bola. Davis. Segi dalam kawalan kali ini untuk Hendrik. Hendrik ke tengah. Faisal. Bijak daripada Faisal Halim. Namun begitu lambat tindakan dari Akir Rashid. Kalau Akia cepat sikit. Ataupun cuba untuk mendapatkan sentuhan. Betul, tetapi tindakan Akia cukup menarik kerana dia turn. Tapi ini berlaku Hendrik. Faizal nampak kedudukan Akia di celah dua pemain pertahanan. Akia melakukan turning yang terus ke arah. Cuba sedikit mendapatkan bola ataupun sentuhan sedikit. Apapun ini pergerakan yang saya anggap cukup cepat dan vision ataupun yang dapat dilihat oleh Faizal Halim dengan baik di kawasan tengah. Li Shuai. Antara tinggi daripada Li Shuai. Shihan Azmi menjalankan tanggungjawabnya apabila diperlukan. Dia pantas melepaskan bola untuk Akia. Deng Han Wen tarik-menarik berlaku. Tiada kekasaran kata pengadil. Untuk permainan ini diteruskan. Sekali lagi visi itu datang daripada Shihan Azmi. Ya, cukup baik daripada sepakan daripada Shihan yang terus ke arah Akia. Dan lebihnya bola tersebut adalah untuk Akia sendiri. Of course sedikit faktor fizikal Akia depan dengan pemain jersey nombor 2 mereka. Jian Guang Tai yang cukup agak keras daripada perebutan bola tersebut. Putaran ke dalam untuk Malaysia. Sekurang-kurangnya Malaysia perlu bertahan untuk 11 minit yang terakhir ini. Pertahankan kelebihan satu jaringan. Sang Lin Peng. Lika dengan bersama dengan Wuzi di bahagian tengah untuk merancang serangan bagi China. Shuai mendapatkan semula bola. Lin Yang Ming
Dan kelewat daripada Hendrik. Kad kuning untuk Hendrik. Ya, situasi ini Hendrik sedikit membuat kejahan lewat sebenarnya. Jelas kita perlu berhati-hati untuk melakukan sedikit waktu bertahan dengan baik ketika ini. Servis seperti inilah yang diinginkan oleh China. Kelebihan fizikal yang ada dari pemain-pemain mereka. Uzi memiliki dua pilihan, sama ada percubaan terus ataupun hantaran dilakukan. Satu umpanan, kali ini ada ruang untuk Lin Peng, dan itulah jaringan penyamaan daripada Lin Liang-Ming. Ada biasan yang mengelirukan Shihan Azmi, tetapi Lin Liang-Ming berada pada kedudukan yang tepat selepas clearance dilakukan. Ya, betul. Dia memiliki sedikit masa dalam kawalan bola yang pertama, dadaan pertama. Dia ada terbias sedikit, mungkin kena sedikit laluan bola kepada Dominic Tan. Walaupun Shihan berjaya juga menempis, tapi lantunan masuk ke dalam. Satu peluang yang gagal kita terjemahkan dengan waktu bertahan dengan baik. Lin Liang-Ming untuk gol yang kedua peribadinya daripada 5 penampilan. Ada Lin Liang-Ming, sekali lagi diberikan ruang, diselamatkan oleh Shihan Azmi. Itu memberikan momentum kepada China untuk terus mengasak Li Shuai. Bacahan daripada Shuai, tampanan yang dapat dilakukan oleh Matthew Davis. Disiplin yang perlu dikekalkan oleh pemain-pemain Malaysia, biarpun sudah dibolosi. Ya, kita nampak sekarang tekanan diberikan oleh pemain-pemain China yang masuk dalam kawasan attacking. Mereka menambahkan bilangan pemain untuk tambahan menyerang. Dan ini satu tampanan bacaan tepat daripada Shihan. Di sebelah kiri dia, jaya membuat tampanan bola tersebut. Ada lencongan berlaku. Pemain yang sama menyelesaikan gol. Satu lorongan untuk Darren Lock, tetapi pantas tindakan daripada Jiang Guangtai yang menjadi nadi kepada China di bahagian bawah. Yusui, Zhang Lipeng, ini Wuzi. Terus lihat ada ruang untuk dia naik ke atas. Tarian daripada Akia Rashid, bola dikeluarkan oleh Jiang Guangtai ataupun nama Inggrisnya Tyus Browning yang dilahirkan di Liverpool.
jersey bawah 21 tahun England sebelum memilih untuk beraksi bersama dengan skuad kebangsaan China. Itu Davis. 5 minit yang berbaki di separuh masa pertama. Brandon Gunn, Hendrik untuk John Cools. Adalah kawalan yang lebih lama dari pemain-pemain Malaysia. Bola dibiarkan oleh Akhil Rashid. Dia meneruskan larian. Sayang, tolakan itu agak sedikit kuat. Kalau tolakan itu di depan Akhil, Ya, akan lebih baik. ya mungkin sedikit lewat daripada Darren, tetapi Akhil buat larian terus untuk bina bola tersebut. Kesan untuk Liang Ming. Sekali lagi Liang Ming dengan percubaan dari luar kawasan penalti. Kesan Uzi. Antara itu terlalu jauh untuk Li Shuai. Juga tolakan yang tidak menjadi untuk Darren Lock. Zhang Lipeng. Dan diteruskan, tidak, sepakat percuma kerana Dominic menarik Lin Liang Ming. Ya, kelibat Lin Yang Ming ketika ini kita dapat lihat setelah dia menjadikan gol, terlibat dalam banyak pergerakan masuk dalam attacking. Kita perlu mengawasi sebenarnya, perlu lihat kedudukan pemain ini berada dalam kawasan mana yang dia cuba akan bergerak. Dan sekali lagi ini faktor yang perlu kita tahan ataupun lebih fokus. Boleh menarik nafas lega bila bola yang kedua itu tidak memberikan ruang kepada China untuk melakukan tindakan susulan. Itu Davis. Daripada bola Josui. Guantai akan mengekori pergerakan Darren Lock. Sudah membenarkan penyerang Sabah itu untuk bergerak bebas. Josue melihat larian daripada Faisal Halim. Peluang untuk Faisal melakukan turning. Sayang apabila bola itu berada di belakang Darren. Ya, betul. Kerana ketika itu Faizal boleh membuat keputusan yang dengan lebih baik sebenarnya. Akhil bergerak saat kanan, Darren berada di sebelah kiri. Sedikit komunikasi yang kurang jelas berlaku di kawasan attacking. Daripada Limpeng untuk Elkesan, tandukan ke belakang. Offside. Bukan Elkesan, pemain yang menjaringkan 3 gol dalam 2 aksi terakhir untuk China. Ya, nampak mereka terus mencari pemain ini Alkesan di bahagian tengah kawasan center back kita ataupun dua kawasan pertahanan kita. Dia cukup gemar ataupun dia berjaya meluluskan setiap pergerakan dia berada dalam kawasan tersebut. Gol daripada Dion Cools. Zuni.
Wilson kepada Wuzi. Dilebarkan ke sebelah kanan untuk Zhang Linpeng. Antara Linpeng, kesan dan percubaan dilakukan oleh Wule, tetapi saya kira dia berada pada kedudukan offside. Ya, jelas Wule berada di kawasan offside terlebih dahulu. Tapi ini berlaku antara di kawasan tengah, berlaku sekali lagi terlibatnya Arkeson untuk mendapatkan bola tersebut. Dia berjaya mendapat sentuhan pertama. Hanya mengumpul 30 jaringan untuk China dalam 83 penampilan. Kali terakhir Wule berada dalam senarai penjaring untuk China adalah berdepan dengan Palestin pada 20 Jun yang lalu. Minit tambahan masa diberikan oleh pengadil perlawanan. Separuh masa yang pertama ini Malaysia dengan sepakan percuma. Mungkin ada tuah di minit-minit akhir. Davis untuk Yonkels. Akia kembali kepada Yonkels. Syarat sepakan gol. Ya, sekurang-kurangnya pergerakan itu lebih menarik dengan antara pendek. Ya, kita lihat dia Yosko cuba masuk ke dalam kawasan ataupun membuat tolakan untuk masuk dalam D-box. Sekurang-kurangnya cuba mencari peluang sentuhan yang boleh menyebabkan sepakan penalti berlaku. Tapi apapun pergerakan itu berlaku, 3 pemain antara pendek untuk masuk dalam kawasan attacking. Daripada Paulo Josue. Jumling terus untuk Deng Han Wen. Tindakan dari Shihan membaca pergerakan bola. Sebelum dia membuat keputusan untuk mendapatkannya. Positif dari Malaysia di separuh masa yang pertama. Untuk separuh masa yang kedua, selamat menonton. Kembali semula ke Chengdu, Stadium Phoenix Hill untuk separuh masa yang kedua di antara China dan juga Malaysia. 45 minit yang pertama seimbang di antara kedua pasukan. Satu sama. Faisal Halim yang terlebih dahulu mencuri tumpuan untuk meletakkan Malaysia di depan. Dan permulaan di separuh masa yang kedua ada pertukaran pemain yang berlaku. 3 pemain dibawa masuk oleh Kim Pan-gon. Syamil Safari menggantikan Matthew Davis. Junior Lester masuk. Paulo Josue dan Arif Aiman mengambil tempat Akia Rashid. Pertukaran yang dilakukan oleh Pan-gon untuk Malaysia. Okey, apa yang berlaku dari segi pertukaran ini adalah melibatkan sedikit posisi, perubahan pemain saja. Yosko tolak di bahagian sebelah kiri sedikit untuk Junior berada di centre back di kawasan tengah dengan Dominic. Dan kita lihat Syamil Safari bergerak sebelah kanan berganti dengan Arif Aiman. Ini yang kita perlukan. Ini yang perlu kita nakkan keserasian 2 pemain di sebelah kanan ini untuk melakukan gerakan bertahan, gerakan attacking ataupun berada dalam kawasan tengah dengan baik. 3 pertukaran ini menunjukkan sedikit cara plan taktikal ataupun perancangan kedua sebenarnya daripada Kim untuk mengekalkan kedudukan sekarang yang kita berada dalam keadaan satu sama sekarang. Perubahan itu menyaksikan
Punya pertukaran untuk Faisal Halim yang berada di sebelah kiri. Peluang buat Faisal mencari ruang untuk melakukan lencongan. Satu peluang keemasan untuk Faisal Halim, menambah gol yang kedua peribadinya dan juga untuk Malaysia. Ya, pergerakan yang baik, teamwork berlaku di sebelah bawah pertahanan. Syami, Arif, hantaran kepada Faisal Halim, 1 lawan 1. Lencongan sedikit di sebelah kiri penjaga gol. Cukup baik sebenarnya peluang ini diterjemahkan dengan jaringan sebenarnya. Sekali lagi Malaysia bermula dengan serangan di awal permainan, seperti mana yang berlaku di separuh masa yang pertama. Kita perlu berhati-hati apa yang boleh ditampilkan oleh pemain Cina. Pelanggaran yang berlaku melibatkan Koh Bin Ong dan juga Zhang Lin Peng. Ya, jelas Koh Bin Ong yang ditujah sebelah kiri. Dan ini peluang kita pula dalam keadaan situasi bola mati. Set piece yang boleh kita guna pakai dengan baik. Cuma untuk Faisal Halim, terlalu kuat, masih ke semua pemain. Ia agak merugikan dan sedikit perancangan yang tidak menjadi, kerana kita perlu menghantar bola tersebut sekurang-kurangnya area kawasan tengah, scoring area. Walaupun arah bola tersebut baik di kawasan Papus, tapi agak jauh daripada kesemua pemain kita yang naik ke atas untuk tunggu bola tersebut. Cuba untuk memberikan tekanan yang lebih awal dalam kawasan China, berikan kepada kedudukan Brandon Gan dan juga Endrick. Zi Pengfei, ada ruang kosong di sebelah kiri. Satu hantaran rendah untuk Akasan, agak kelam kabut sebelum Zi Pengfei. Percubaannya, pemain yang masuk untuk menggantikan penjaring gol penyamaan China, iaitu Lin Liangming. Ya, ini pergerakan yang mereka masuk di sebelah kiri. Pemain gantian ini, Kian Peng Fei, cuba melakukan rematan tepat ke arah dalam. Agak sedikit tekanan perlu diberikan di kawasan centre-back kita, Junior Dominic. Dion School perlu melakukan kawasan bertaik dengan kawasan tengah ini dengan lebih baik dan lebih berhati-hati. Semuanya datang lagi. Satu lorongan untuk cuba mendapatkan boleh. Hantaran tinggi ditepis keluar oleh Shihan Azmi. Uzi diasak oleh Brandon Gan, tetapi tidak ada sepakan percuma. Biarpun dia mendakwa, dia ditolak dari belakang. China juga nampaknya mula meningkatkan kelajuan permainan mereka di separuh masa yang kedua ini. Ya, kalau sekali lagi pertukaran pemain melibatkan di kawasan attacking mereka, pemain berjersey nombor 10 ini dibawa masuk, sudah pasti mereka akan menggunakan pemain ini untuk membuat sedikit pergerakan second man berlaku ke atas belakang Arkisan di bahagian attacking. Lock Arif Aiman diminta oleh Endrick, tetapi Arif ke belakang. Binik Tan, Syami Safari cuba untuk lepas dari kawanan Li Shuai.
Mendapatkan lontaran ke dalam untuk Malaysia yang pantas diambil. Malaysia masing-masing memiliki peluang di separuh masa yang kedua ini. Deshuai cuba dikejar oleh Syami Safari. Uzi beli ke lorongan untuk Zi Pengfei, dilebarkan lagi buat Han Wan. Nampaknya Zi Pengfei sebaik saja dibawa masuk. Dia menjadi antara titik pergerakan untuk China. Ya, betul, saya setuju. Selepas kemasukan dia, kita akan lihat semua pergerakannya datang daripada pemain ini yang duduk di kawasan tengah. Ya, sedikit tindakan daripada Dion Kools. Brandon lepas untuk Darren Lock. Yang Guantai di sana untuk menghalang. Brandon Gunn. Hendrik bisa bergerak menerusi Corbin Ong. Darren Lock cuba membelah Deng Han Wen. Simpanan untuk tuan rumah Wang Ziming dan juga dengan Wang Xinchao. Jun Elster tolakkan ke belakang. Uzi atas yang dilakukan. Bola akan diselamatkan oleh Deng Han Wen. Bantuan diberikan oleh Zhang Linpeng. Zi Pengfei terus daripada Pengfei. Sekali lagi pemain yang sama membuat gerakan, pemain yang sama melakukan rebatan ke arah kawasan pertahanan kita ataupun attacking masuk dalam kawasan tengah. Tanpa diberikan tekanan sedikit, agak sedikit ke bawah Junior dan Dion Sko juga agak sedikit berikan ruang sebenarnya kepada pemain ini. Pada masa yang kedua ini memperlihatkan masing-masing saling berbalas serangan. Arif Aiman dapat melepaskan bola untuk Faisal Halim. Gabungan daripada Faisal. Syami Safari datang dari belakang, tetapi tak sempat untuk menyambut hantaran Faisal Halim. Ya, cukup baik daripada segi pergerakan ataupun support yang datang daripada Syami. Kerana dia datang di sebelah kanan, masuk ke dalam kawasan tengah untuk mencari ruang. Hantaran sedikit jauh dan lencungan bola daripada Faisal Halim. Master memenangi bola di udara. Dan untuk Shihan kepada Dion Kools. Hantaran yang memberikan ruang untuk China melakukan asakan. Namun mujurlah ianya tidak berakhir dengan percubaan. Perubahan yang dilakukan oleh Kim Pan-gon dengan 3 pemain di bahagian bawah. 3-4-3 yang diletakkan di separuh masa kedua ini. Ya, perubahan sedikit kita akan lihat. Mungkin 3, kemudian bertahan kita akan menjadi 5. Di mana 5 pemain kita, Syami, kemudian Corbin akan membantu memberikan tambahan. Jadi 5 plus Brandon Gunn, kemudian Hendrik.
Sen tak lepas. Itu adalah Wulei yang gagal untuk melepaskan diri. Jadi Alster. Robin tidak tepat menuju kepada Faisal Halim. Tapi dengan perubahan yang dilakukan ini, nampak ada sedikit kelompongan di mana kita dapat menyaksikan pemain-pemain China akan membelah dari bahagian tengah. Berbanding dengan separuh masa pertama, kita lebih kompak. Okey, betul. Saya setuju. Kalau bahagian kompak separuh masa pertama, of course 4 pemain pertahanan yang jelas berada dalam kawasan bertahan. Tapi kali ini betul, sedikit perubahan taktikal. Kita meletakkan 3 pemain di bawah. Floating by Kovin dan Syami akan bergerak imbangkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kita masih perlukan 3 pemain di kawasan tengah itu lebih bekerja, lebih terima bola, lebih berada dalam kawasan bertahan dan menyerang. Dan sekali lagi faktor kepantasan kelajuan Arif Aiman kita perlukan. Faizal kita perlukan dia berada dalam attack untuk membuat gerakan. Dan sekali lagi di faktor Darren menjadikan gol, itu yang perlu kita lakukan. Tapi dalam tempoh sekarang saya rasa kita mungkin sedikit perlu dalam penguasaan bola yang lebih untuk imbangkan kedudukan sekarang. Kekerasan ditampilkan oleh pemain-pemain Malaysia. Dalam menghalang setiap pergerakan para pemain China. Tetapi dengan corak permainan yang diletakkan, taktikal yang diterapkan oleh Kim Panggon, nampak permainan di separuh masa kedua ini lebih terbuka untuk kedua pasukan, terutamanya dari segi serangan yang dilakukan. Shuai berikan kepada larian Wulei. Itu dipintas oleh Syami Safari. Shuai Lika untuk Deng Hanwen. Banyak melakukan overlapping di babak yang pertama. Serang Limpan hampir dapat dicuri oleh Darren Lock. Lagi pemain akan dibawa masuk oleh Alexander Jankovic. Pesan akan dikeluarkan. Itu juga dengan Wu Ji. Ziming serta Zuzin dimasukkan untuk China. Okey, kita lihat pula pasukan China membuat perubahan sedikit players dan tactical plan mereka. Alexander membuat 2 pertukaran, satu pemain di kawasan penyerang dan satu kawasan tengah. Tapi ada perubahan berlaku ini, tambahan pemain jersey nombor 10 juga tadi berlaku. So 2 pemain penyerang, 1 main di kawasan tengah. Lepas itu mereka juga nak break ataupun masuk di kawasan tengah dan cuba menang di dalam kawasan menyerang di bahagian attacking. Zuzin dengan sentuhan yang pertama. Roman pada Wulei.
akan kehilangan bola di kawasan itu. Ya, betul. Kalau kita perlu antara terus mungkin sedikit terus ke depan lebih perlu dan lebih selamat keadaan tersebut, kerana kita dapat lihat kedudukan pemain-pemain pasukan China berada dalam kawasan kita. 2-3 pemain yang akan buat follow up ketika kita dapat bola di kawasan pertahanan. Hasan Alster untuk Dominic. Goals kepada Darren Lock, berada di sebelah kiri. Dan untuk Darren Lock, kerana dia sentiasa akan dipantau oleh Deng Hanwen. Ya, sukar untuk Darren Lock agak struggle dalam separuh masa pertama dan masuk ke separuh masa kedua ini juga. Dia tak dapat lihat sebenarnya kelibat dia ataupun dalam suasana, dalam keadaan di bahagian attacking 1 lawan 1 ataupun dia berjaya lolos membawa bola larian ke kawasan tengah. Dia dikawal ketat sebenarnya. Kerana itu memihak kepada Malaysia. Wang Ziming menjadi pertaruhan terbaru untuk China. Penampilan yang kelimanya bersama dengan skuad kebangsaan China. Dia menjaringkan 7 gol dalam persaingan Super League bersama dengan Beijing Guan untuk 2022-2023. Zhang Linpeng kini bertindak selaku kapten. Jiang Guangtai. Kali ini Faisal Halim yang diletakkan di bahagian atas oleh Kim Panggon dengan Dominic ke sebelah kiri. Ya, ada sedikit Darren di sebelah kiri, maafkan saya. ya, ada sedikit perubahan dari segi posisi dan pemain yang buat rotation di kawasan attacking. Saya rasa itu perkara yang biasa boleh berlaku, tapi melihat kedudukan sekarang Faizal akan berada di tengah, Darren tolak di sebelah kiri dan Arif tetap di sebelah kanan untuk membuat sedikit terima bola untuk larian dan mengelicik untuk masuk ke dalam. Arif mendapatkan bola. Safari semula untuk Arif Aiman. Lenenggan kini mengajak Dion Kurs untuk terlibat. Faisal tak sampai. Ada pantas daripada Wang Ziming untuk melancarkan serangan kepada China. Menanti rakan-rakan yang lain naik ke atas. Tetapi satu cover yang baik daripada Dion Kurs. Ya, cukup tenang Dion Kurs ataupun dapat membaca pergerakan pemain ini. Dan kita lihat itu sedikit pengalaman yang besar untuk Dion Kurs berada dalam kawasan pertahanan. Zuzin kembali memperlahankan rentak mereka. Jiang Guangtai. Ada ruang untuk Zi Pengfei. Tangan badan daripada Dioko. Zunyi dapatkan Li Shuai. Kedua Li Shuai dan juga Wu Lei. Antara awal daripada dia Li Shuai. Wu Lei semula untuk Zuzin. Wu Lei kali ini kepada Wang Ziming. Silapan antaran daripada Wang Ziming.
melegakan Malaysia. Dominic Tan sudah beberapa kali menunjukkan isyarat kekejangan otot yang dialaminya. Memerlukan pertukaran daripada Kim Pan-gon. Syahrul Nazim antara yang ada di bangku simpanan. Sekiranya Dominic tidak mampu untuk meneruskan aksi, Dominic yang menggantikan Syarul Saad. Dan Syahrul Nazim diberikan tips yang terakhir sebelum dia akan dibawa masuk. Sini persiapan untuk Malaysia menghadapi saingan Piala Asia adalah pesta bola mereka. Malaysia akan berdepan dengan India pada 13 Oktober. Sebelum akan bertemu sama ada Palestin ataupun Tajikistan. Ika akan ke belakang untuk Zhang Linpeng. Kali ini buat Jiang Guantai. Zuni. Pas Zi Benfei dengan antara dilakukannya. Satu lagi tolakan lolos. Jaya ditampan oleh Syahrul Nazim. Ya, timing yang tepat daripada Syahrul Nazim. Jaya membaca pergerakan tersebut. Blocking yang baik. Dan sekali lagi serangan datang daripada larian lulus mereka yang membuat hantaran terus ke dalam kawasan penalti. Cukup baik. Letakkan pemain-pemain tinggi lampai mereka dalam kawasan 6 ela. Jiang Guangtai, Zhang Linpeng masing-masing berada di situ untuk menanti antara Zi Benfei tidak menolak yang berlaku. Dah satu bakil. Balik untuk Zi Benfei. Tak lepas. Peluang untuk Malaysia melakukan asakan balas di sini dari Faisal Halim. Dorongan dilakukan untuk Arif Aiman mencari ruang. Ruang suntu sudah pun ditutup. Ya, sekali lagi itu kelebihan kita. Itukah yang perlu kita lakukan. Kita ada Faizal, kita ada Arif Aiman yang akan memiliki kelajuan speed yang untuk break the defender untuk melakukan counter attack. Tapi ini satu gerakan yang cukup berbahaya. Kena tiang daripada bahil daripada pemain penyerang pasukan China tersebut. Safawi Rashid dibawa masuk. Untuk Darren Lock. Belum lagi. Okey. Baru dibenarkan untuk Safawi Rashid. Siapa yang akan bergerak di sebelah tepi dengan kemasukan Safawi Rashid ini?
Saya jangkakan mungkin Safawi akan duduk berada di kawasan tengah sebagai target man. Ada situasi yang memerlukan perhatian dari pertahanan Malaysia. Antaran ke dalam kawasan penalti. Satu tindakan penting daripada Dion Guls. Sebelum bola itu dikeluarkan oleh Junior Alster. Hendrik terus ke atas. Arif Aiman dibayangi oleh Jiang Guangtai. Arif Aiman menemukan dua pemain untuk mengawal pergerakan Arif. Arif Aiman, Zuni mendapatkan bola. Ya, pergerakan Arif Aiman yang kita perlukan kerana kelebihan faktor speed. Lecehkan Aiman juga perlu dilakukan di kawasan attacking. Dan kemasukan Safawi kita perlukan dia perlu menerima bola di kawasan attacking untuk melakukan rembatan, buat pergerakan. Kita perlukan pemain di kawasan tengah ataupun kiri kanan menghantar terus kepada Safawi sekurang-kurangnya ketika dia berada dalam kawasan tengah untuk melakukan lebih banyak attacking. Shen Chao dan juga Wang Shengyuan jadi pemain terbaru dimasukkan oleh Alexander Jankovic. Di bahagian pertahanan dan juga di bahagian tengah untuk China dengan Gao Zuni serta Lika yang dikeluarkan. Hendrik pula yang nampak mengalami kecederaan. Pastinya akan ada perubahan lagi daripada Kim Panggon. Siapa yang berlaku ke atas Hendrik Santos. Arif Aiman di bahagian tengah. Safawi ke sebelah kanan. Han Wen ditanduk keluar oleh Junior Alster. Untuk Hendrik Dos Santos. Selagi 1-1. Pasukan meningkatkan usaha untuk jaringan yang kedua. Cuba dimenangi di bahagian tengah. Ini dipertahankan oleh China. Wule ini berdepan dengan Syarul Nazim. Ishuai untuk Zuzin. Wang Shengyuan. 15 minit yang terakhir. Dan termasuk tambahan masa yang akan diberikan oleh Abdul Hadi Al-Asmar. Adil dari Qatar. Dan Malaysia masih lagi kekal dengan momentum untuk terus menyaingi kekuatan China. Ya, betul.
jelas pemain-pemain kita cukup fokus dalam tempoh 77 minit ini. So kurang-kurangnya kita masih lagi perlu bermain, kita perlu membuat gerakan, kita perlu bertahan dan kita perlu cari peluang untuk menambahkan sedikit jaringan. Sang Lim Peng. Fei akan dikutip oleh Wang Changyuan, mengubah arah ke sebelah kiri untuk Li Shuai. Zuzin lepas, akan daripada Safawi dihalang. Dimenangi di situ. Ya. Antara probing tepat untuk kedudukan Arif Aiman untuk mengejar, memberikan tekanan kepada pemain pertahanan pasukan China. So, kurang-kurangnya gerakan tersebut boleh Aiman melakukan speed dan terus mendapatkan bola untuk masuk dalam kawasan attacking. Daripada Safawi Rashid kata Zuzin. Clearance dari Zhang Lim Peng. Oh, permainan diteruskan untuk Wule. Walaupun ada pertemuan dua pemain, Wule lepas. Masih lagi Wule ditampar oleh Junior Star. Sebelum pengadaian menunjukkan whistle kerana ada pertemuan yang nampak agak serius. Betul. Li Shuai dan juga Syami Safari. Ketika perebutan 50-50. Ya, jelas keadaan ini memang sukar dijangka dan keadaan ini juga boleh berlaku sebenarnya. Kita mengharapkan sedikit satu keadaan yang baik-baik saja untuk kedua-dua pemain ini. Safari yang masuk untuk menggantikan Matthew Davis. Tapi karena sekali lagi Betul, ini perebutan yang memang sukar dijangka. Memang perebutan ini boleh berlaku sebenarnya. Sekali lagi kita mengharapkan kedua pemain ini tidak mengalami kecederaan yang serius. Lei pula dipanggil untuk memberikan taklimat yang terakhir. Pertemuan di antara Syami Safari dan juga Li Shuai, kedua-duanya melihat kepada kedudukan bola. Sambil ini adalah jaringan penyamaan yang dihasilkan oleh China menerusi Lin Liangming pada minit ke-37 untuk memadam kelebihan yang diberikan oleh Faisal Halim minit ke-11. Separuh masa yang kedua lebih terbuka dari kedua pasukan yang saling berbalas serangan, di mana Malaysia tidak hanya bertahan. Ya, sedikit patut statistik yang seimbang sebenarnya dalam segi corak permainan untuk masuk dalam kawasan attacking. Kita juga melakukan gerakan menyerang, mereka juga membuat menyerang yang agak lebih kerap sedikit setelah membuat pertukaran 2-3 pemain di bahagian attacking. Safari kembali semula untuk bangun. Jangka akan dapat untuk meneruskan permainan.
Li Shuai. Ada kemungkinan pertukaran yang akan berlaku. Li sedang dipersiapkan untuk dibawa masuk. Pertahanan kiri Baek Jin-kwon. Agak serius cedaan yang dihadapi oleh pemain kiri Cina ini. Ambulans dibawa masuk. Penampilan yang kedua buat Li Shuai. Tidak ada yang lebih serius untuk Li Shuai. Melakukan penampilan sulung ketika China menewaskan Guam pada 10 Oktober 2019. Alexander Jankovic perhatikan keadaan anak buahnya. Begitu juga dengan barisan pemain-pemain yang lain yang pastinya risau dengan apa yang berlaku kepada Li Shuai. Ya, betul. Keadaan ini kalau kita lihat, Alhamdulillah Syami dalam keadaan baik. Sedikit kita lihat pemain pasukan Cina ini agak serius sebenarnya. Ada isyarat yang ditunjukkan seperti ada kecederaan di bahagian tekuk. Dari segi dia terjatuh ketika melakukan tandukan. Dalam keadaan yang berbahaya. Terhenti agak lama untuk memberikan ruang kepada Li Shuai menerima rawatan karena dia dibawa oleh ambulans. Permainan ini akan diteruskan dengan kemasukan pemain pertahanan Baek Jin-kwon, Li Lei. Azam. Bukan daripada Nur Azam Aziz. Delay. Ke dalam kawasan penalti. Wang Ziming untuk Lile. Hantaran disekat dari tindakan Safawi Rashid yang turun ke bawah. Gelabungan tinggi. Tak rutin buat Shihan Hazmi. Kepada barisan pemain-pemain Cina, perhatikan
kerana kepada percubaan 3 tepat dari China, 2 dari Malaysia. Ya, betul. Statistik dah menunjukkan mereka sebenarnya meningkatkan tempo corak mereka untuk menyerang sebenarnya. Boleh Nazim mendapatkan bola, syarat dan sepakan gol. Saya mahu memperkatakan dari barisan pemain yang disenaraikan oleh Alexander Jankovic untuk perlawanan persahabatan ini adalah pemain-pemain berpengalaman. Mereka tidak menyenaraikan langsung pemain-pemain muda. Betul, betul, saya setuju. Kalau kita lihat hampir ke separuh pemain-pemain mereka, 80% sebenarnya semua pemain berpengalaman dan beraksi ke seluruh dalam kesebelasan utama kelab masing-masing. Yang paling muda sepakan sudut yang dapat dikeluarkan. Percubaan daripada Deng Hanwan. Paling muda untuk China dalam aksi kali ini adalah berusia 26 tahun. Iaitu Wei Zhen dan juga Chen Pu, tetapi kedua-duanya tidak diturunkan. Belum lagi berada di atas padang. Shen Chao. Junling tidak banyak diasap di separuh masa kedua selain dari percubaan Faisal Halim di awal permainan. Delay. Cheng Yuan untuk delay. Peng Fei, satu hantaran yang baik daripada Peng Fei dan lencongan Zhu Xin lewaskan Shihan Azmi, tetapi ianya tidak tepat ke arah pintu gol. Oh, sebenarnya cukup berbahaya daripada pergerakan ini. Hantaran-hantaran pendek berlaku di dalam kawasan bertahan kita. Lencongan yang terkeluar sedikit, tersasar sedikit daripada jaringan gol kita. Sekali lagi datang daripada Zi Peng Fei. Pergerakan itu dimulakan. Ya, dia mulakan, betul. Kemasukan pemain jersey 58 ini yang membuat sedikit pressing sebenarnya. Mungkin kita perlu sedikit menambahkan sedikit faktor bertahannya untuk Syami masuk ke dalam sedikit. Kemudian 3 di kawasan tengah itu berada di dalam kawasan area bertahan yang lebih tepat di kawasan tersebut. Tommy Ong juga perlu masuk ke dalam. Lemah daripada Sharon Nazim. Satu tandukan yang dilakukan oleh Wule. Apakah ada sentuhan dari Shihan? Dia agak marah dengan cara mereka melepaskan Wule dan juga cara hantaran itu dilakukan. Ya, betul. Semua masuk kebanyakan sekarang di sebelah kiri. Dan kita akan lihat kedudukan kita jarak jauh untuk kita bentuk ruang melakukan hantaran tepat. Di kawasan tengah juga kita kekurangan ataupun pemain yang marking. Malaysia berpeluang. Faisal depan dengan Deng Hanwan. Antara daripada Faisal Halim. Safawi. Tidak salah untuk dia mencuba. Ya, dan dia perlu mendapatkan bola tersebut untuk mencuba. Kita tahu faktor kekuatan Safawi boleh melakukan rebatan tepat ke arah dalam gol. Ada power. Dan itu yang terhasil apabila jaringan kedua berlaku kita menentang Syria. Saya perlu memperkemaskan pertahanan. Perhatikan kepada reaksi Kim Pan Gon. Mengingatkan anak-anak buahnya di bahagian bawah untuk lebih fokus. Ya, ini yang kita perlukan sebenarnya. Kita dapat lihat apabila keadaan bola tersebut masuk dalam kawasan pertahanan kita. Syami perlu masuk ke dalam memberikan bantuan menutup ruang. Corbin juga perlu mendapatkan
menghalang daripada hantaran tersebut. Kita perlukan Shahrul Nazim Junior. Dion Skol ketika ini berada dalam keadaan marking ataupun melihat kedudukan pemain-pemain pasukan China masuk di kawasan tengah. 9 minit tambahan masa dari pengadil perlawanan selepas kecederaan yang dialami oleh Li Shuai. Kurangnya perlukan kedudukan ini dipertahankan. Itu akan mempengaruhi pungutan mata dari segi ranking. Antara mencari wang Ziming, Shahrul Nazim, Rengan, Kobin, Ong, Faiman kepada Brandon, terus ke belakang lagi untuk Shihan. Dipandu keluar Deng Hanwen. Mengambil kira apa juga keputusan yang berlaku dalam perlawanan ini. Rumusan anda, Mawi? Of course kita memiliki peluang untuk menang kepada dua perlawanan tersebut, persahabatan kita ini. Tapi apa pun yang cukup menarik, poin daripada kedudukan mata ranking itu yang perlu kita kejar dalam tempoh juga dalam pada masa sama untuk menang. Tapi dua perlawanan ini cukup begitu penting dan terbaik dari segi cara pasukan kita bermain. Memiliki dua perlawanan ranking yang teratas 100 cukup memberikan gambaran awal untuk pasukan kita bersedia menghadapi perlawanan sebenar nanti. Selagi ada kesempatan untuk kedua-dua pasukan mendapatkan satu jaringan, memungkinkan jaringan itu adalah jaringan kemenangan. Wang Zhenchao, Zhang Linpeng, Lile di sebelah kiri, antara dari Lile, Syamil Safari memberikan satu lagi sudut untuk China. Sebelum ini Malaysia berjaya bertahan dengan baik depan dengan sepakan penjuru. Ini adalah yang kelima telah ditumbuk oleh Shihan Azmi. Zi Pengfei yang memberikan banyak juga masalah pada pertahanan Malaysia. Sebaik saja dia dibawa masuk. Ya, betul. Kemasukan pemain ini telah menambahkan sedikit statistik menyerang mereka untuk menambahkan gerakan. Dan sekali lagi kita lihat ini yang berlaku ke atas, gerakan yang masuk di kawasan tengah, hantaran lintang berlaku di depan kawasan gol kita yang begitu baik untuk menyelamatkan dan dapat memacu pergerakan bola tersebut. Ini akan datang lagi menerusi Deng Hanwen. Pengfei diasap oleh Dion Kuls, dia ke belakang kepada Zhang Linpeng. Antara ke sebelah kiri untuk Lile. Apabila Wang Xiangyuan mendapat bola, dia akan melihat kedudukan Lile. Betul, kita mengharapkan sedikit kedudukan Safawi Syami yang berada di sebelah kanan menutup ruang Lile terlebih dahulu, ataupun membuat sedikit pergerakan ke arah Lile yang awal. Sekurang-kurangnya tidak memberikan ruang dia untuk mendapatkan bola ataupun membuat gerakan overlapping di bahagian kiri. Cukup tinggi ketika ini datangnya sebelah kiri.
datang pemain jersey nombor 27 ini. Jadi mungkin kita perlu sedikit bertahan untuk menutup ruang di sebelah kiri. Serangan dilakukan oleh Syamil Safari ke atas Bule. Itu akan memberikan ruang kepada China untuk meletakkan bola tinggi ke dalam kawasan penalti. Itulah yang akan mereka cuba lakukan dalam kedudukan dan juga situasi ini. Zuzin sudah pun melihat antara pilihan yang ada. Satu umpanan tinggi. Corbin cuba melarikannya sejauh mungkin. Dia dijatuhkan oleh Wang Xinchao. Dia hanya menunggu satu sentuhan. Ya, cukup bijak tindakan Corbin sebenarnya, menunggu pemain ini melakukan rempuan daripada belakang. Dan advantage pada kita. Sekali lagi satu keadaan yang agak cukup cemas ketika bola itu dihantam masuk dalam kawasan area scoring di bahagian tengah. Daripada Corbin Ong. Safari diberikan bantuan dari Faisal. Dan ke atas dilakukan untuk Asaka dari Malaysia. Impuls. Corbin. Safawi. Dia ditarik untuk sepakan percuma. Okey, melihat keadaan sekarang, ketika ini peluang yang terbaik sebenarnya untuk kita melakukan set piece yang lebih tepat ke arah dalam gol, hantaran ataupun situasi ini perlu dibuat dengan lebih baik dan lebih tepat ke arah sasaran. Serangan percuma yang akan dilakukan dari Safawi Rashid, rendah. Cuba dikeluarkan oleh pemain-pemain Cina. Norazam Aziz berdepan dengan Wang Xinchao. Hantaran dari Azam, baik. Bola dapat ditampan di situ. Untuk kembali semula kepada Arif Aiman. Lepas peluang Malaysia, tetapi ianya mencemaskan pintu gol China. Ya, teknik yang baik antara lolos ke arah Arif Aiman daripada Azam Aziz. Comeback kawasan tengah, jauh untuk pemain kita untuk terima bola tersebut. 9 minit taman masa yang sudah pun dilengkapkan. Masih lagi ada ruang diberikan oleh Abdul Hadi Al-Asmar. Untuk permainan ini diteruskan. Zhang Lin Peng. Taran ke kiri, terlalu tinggi. Dan tiupan whistle dibunyikan untuk Malaysia mengikat China di Stadium Phoenix Hill. Satu permainan yang baik ditampilkan oleh anak buah Kim Panggon. Juga siri persahabatan yang cemerlang daripada Malaysia di bumi China ini. Ya, tahniah pada pasukan negara, tahniah pada pemain-pemain kita, seluruh urusan dan jurulatih. Kita dapat lihat sekurang-kurangnya walaupun kita seri, kita boleh dianggap menang dari segi persiapan perlawanan persahabatan kedua-dua ini. Dan cukup lebih menarik corak permainan ataupun apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita cukup baik. Apa yang mereka lakukan. Sebelum ini Kim Panggon tidak pernah mencatatkan sebarang keputusan seri. Sebaik saja dia membimbing skuad Harimau Melaya. Tetapi dua perlawanan di bumi China berdepan dengan pasukan yang berada di ranking yang lebih baik. Kita berjaya untuk membuktikan bahawa Malaysia mampu untuk memberikan saingan.
Jaringan Faisal Halim minit ke-11 disamakan oleh Lin